Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis عن عبيد الله بن عبد الله رضي الله عنه قال: دخلت على عائشة فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضة. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضة. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضة. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس.
فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس قال فقال عمر أنت أحق بذلك قالت فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى جنب أبي بكر وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قائد أو كما قال hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Ubaidillah bin Abdillah radhiyallahu anhu. Dia ni bukan sahabat Nabi, dia daripada kalangan tabi'in. Ubaidillah bin Abdillah dia wafat tahun 98. Dia wafat tahun 98 Hijrah di Madinah. Dia tak pernah jumpa Nabi. Kata Ubaidillah, dakhaltu ala Aisyah. Ubaidillah kata satu hari aku ziarah Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Nabi sudah wafat. Tuan, tabi'in adalah generasi kedua selepas daripada sahabat Nabi. Sahabat adalah generasi, adalah golongan yang dan jumpa Nabi, masuk Islam di depan Nabi. Tabi'in, mereka tak dan jumpa Nabi, mereka cuma dan jumpa sahabat Nabi. Ubaidillah, dia daripada kalangan tabi'in. So kalau nak tahu apa-apa tentang Nabi, pergi cari sama ada isteri-isteri Nabi ataupun sahabat-sahabat Nabi. Maka Ubaidillah bin Abdillah, dia pergi jumpa Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia kepada Aisyah, dia kata, ala tuhaddithini an maradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia dapat peluang jumpa Aisyah, dia tanya Aisyah. Dia kata, boleh ke cerita dekat saya tentang sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi dia manusia serupa kita. Kalau kita sakit, Nabi juga sakit. Kita akan mati, Nabi juga jumpa kematian. Jadi hadis ni nak cerita kepada kita tentang detik-detik akhir sebelum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Ubaidillah pergi jumpa Aisyah, dia tanya Aisyah saat-saat akhir sebelum Nabi wafat, macam mana keadaan Nabi? Nabi sakit macam mana? Qalat, kata Aisyah, bala. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata, ya, saya boleh cerita. Nak habaknya, Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat dia, sakit dia sehari ke sehari makin berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang kewafatan dia, dia sakit daripada sehari ke sehari, sehari ke sehari, makin berat, makin berat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata dalam pada Nabi duk menanggung sakit ni, Nabi kata, as-sallan nas. Nabi kata, depa semayang tak lagi? Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dalam pada duk sakit itu, fikiran masih lagi duk ingat umat dia semayang ke tak?
beratnya hal semayang pada Nabi SAW. Sebab semayang ni kalau tinggal tak ada guna semua. Pentingnya sembahyang ini dia menjadi pilar, dia menjadi tiang kepada agama kita. Tak semayang tak ada agama. Nabi SAW dalam duk sakit itu, Nabi SAW tanya, as-sallan nas? Dia tanya Aisyah, depa semayang tak lagi? Benda ni jadi ketika waktu semayang Isyak. Qulna, jawab Aisyah dan orang yang duk ada ni, la wahum yantazirunaka ya Rasulullah. Aisyah kata, siapa pun tak semayang Isyak lagi, mereka duk tunggu engkau ya Rasulullah. Tak pernah lagi. Semua selama-lama ni di Masjid Nabawi ni semayang, Nabi jadi imam. Bila Nabi sakit, duk tunggu Nabi. Bila Nabi SAW tanya, Nabi kata, mereka semayang tak lagi? Aisyah dah ada dengan Aisyah ni kata, tak lagi. Siapa pun tak semayang lagi, yang tazirunaka ya Rasulullah. Mereka duk tunggu engkau ya Rasulullah. Qala Nabi SAW, da'u li ma'an fil mikhdab. Nabi kata, buat mai air satu bekas ke aku. Ambil mai air satu bekas. Pasal apa? Pasal Nabi nak bersih-bersih diri dia, dia nak berwuduk, dia nak pergi semayang dengan orang yang duk tunggu. Fafa'alna. Kata Aisyah, kami pun prepare bekas hayang untuk Nabi. Sediakan bekas hayang untuk Nabi SAW. Bila letak aja, faghtasala. Nabi mandi. Mandi dalam arti kata ambil air sapu di badan-badan dia. Thumma dhahaba liyanu'ah. Lepas dah mandi-mandi, ambil-ambil ayat semayang patut-patut, Nabi nak gagah bangkit. Nak pergi jadi imam semayang. Fa'urmiya alaih rabah pengsan. Nak gagah bangkit, nak pergi semayang, nak jadi imam pada sahabat yang duk tunggu tu. Nak gagah juga. Bangkit, rebah pengsan. Thumma afaq. Jaga daripada pengsan. Faqala Nabi SAW, as-sallan nas. Jaga sedang terbit di mulut apa dia? Depa semayang dak lagi. Qulna la wa hum yantazirunaka ya Rasulullah. Depa jawab macam itulah juga. Depa kata dak lagi ya Rasulullah. Depa duk tunggu engkau ya Rasulullah. Faqala da'u li ma'an fil mikhdab. Lagi sekali Nabi kata buat mai air satu bekas dekat aku. Dan begitulah berlaku 4 kali. Hadis tadi kita baca panjang tu, dia ulang benda tu 4 kali. Nabi tanya, mereka semayang tak lagi? Aisyah kata tak semayang lagi. Mereka tunggu engkau ya Rasulullah. Nabi kata buat mai ayam. Nabi ambil ayam tu, lumuk-lumuk badan dia. Nabi ambil ayam semayang. Gagah nak bangkit, rebah, pengsan. Jaga, tanya pula, mereka semayang tak lagi? Aisyah kata tak lagi. Nabi kata buat mai ayam. Ambil ayat semayang, nak gagah bangkit, rebah, pengsan 4 kali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Qalat, kata Aisyah, wan nas uqufun fil masjid. Aisyah kata yang orang ramai tu duk situlah, tak pergi mana, duk tunggu di masjid, duk tunggu Nabi keluar mai nak semayang dengan Nabi SAW. Yantaziruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li salatil Isya al-akhirah. Duk tunggu walaupun dah lewat dah Aisyah, duk tunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar mai sebab nak semayang dengan Nabi. Qalat, kata Aisyah, fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Abi Bakr an yusalli bin nas. Nabi SAW duk gagah tak boleh, duk gagah nak bangkit pergi jadi imam tak boleh. 4 kali duk gagah, duk rebah, duk jatuh, duk pengsan. Nabi panggil satu orang. Nabi kata dekat dia, tolong pergi cari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
suruh dia jadi imam menggantikan saya. Fa'atahu Rasul, maka utusan itu jumpa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an tusalliya bin nas. Tuan-tuan kena ingat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni isteri ramai. Rumah dia banyak. Di antara rumah dia, kalau hari ni tuan-tuan pergi Masjid Nabawi, berbetulan dengan pintu Baqi' makam Nabi. Okay, kita pergi ziarah makam Nabi, kita nanti keluar pintu Baqi'. Pintu tu keluar, terus boleh pergi perkuburan Baqi'. Bertentang dengan pintu Baqi' tu, pergi balik sana tu, balik kanan tu, dia panggil Babus Salam. Pintu Salam. Sebelah tu, dia ada satu, dia panggil pintu Abu Bakar. Pintu Abu Bakar ni kita boleh kenal, dia lain daripada semua-semua pintu yang ada di Masjid Nabawi. Tuan-tuan duk biasa pergi umrah, pergi Madinah, pergi ziarah Madinah, saja pergi round tengok tempat-tempat ni. Pintu Abu Bakar ni dia rendah. Pintu lain semua tinggi besar, pintu Abu Bakar dia rendah. Dia ada macam satu bangunan di atas dia. Di situlah rumah Abu Bakar As-Siddiq dikekalkan sampai hari ini. Itu salah satu rumah dia. Rumah dia yang pada hari Nabi SAW wafat, dia ada di rumah di Sunuh, dekat dengan Masjid Quba. Ada hari dia duduk rumah tu, ada hari dia duduk di Sunuh, dekat dengan Masjid Quba. Bila Nabi wafat, orang pergi turut dia ada di rumah sana. Pergi turut dia, pergi habaq dekat dia, kata Nabi dah wafat. Masa tu, dia duduk rumah sana, dekat dengan Quba. Jadi hadis yang kita duk baca ni, Nabi SAW ambil seorang, suruh pergi cari Abu Bakar. Maknanya dia tak duduk rumah yang dekat dengan Masjid Nabi. Dia duduk rumah mana? Wallahu a'lam. Wakil ni pergi cari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bila dia sampai di sana, dia kata, wahai Abu Bakar, dia kata, ya'muruka an tusalliya bin nas. Dia kata, Nabi SAW suruh tuan jadi imam kepada orang ramai. Faqala Abu Bakar, wa kana rajulan raqiqan. Abu Bakar As-Siddiq, apabila utusan ni mai habaq dekat dia, kata Nabi suruh tuan pergi jadi imam ganti dia di Masjid Nabawi. Abu Bakar As-Siddiq, bila dia dengar macam tu, Nabi pilih dia untuk jadi imam ganti Nabi, dan kata hadis ni, wa kana rajulan raqiqan. Dan Abu Bakar As-Siddiq ini, dia satu orang yang raqiq, satu orang yang hati dia ni raqiq. Apa nak kata? Super sensitif. Raqiq. Dia super sensitif. Hati dia ni lembut sangat. Hati dia ni, kalau dia baca Quran ataupun dia dengar orang baca Quran, dia menangis. Orang macam ni dia panggil rajulun raqiq. Hati dia tu. Bukan semua orang ada hati ni. Bukan semua orang yang apabila dengar hadis cerita tentang kewafatan Nabi, sebab air mata keluar. Bukan semua orang. Orang yang dapat hati macam tu, hati yang mudah tersentuh dengan cerita-cerita agama ni, ini orang pilihan. Abu Bakar As-Siddiq orang yang macam ni. Bila kawan ni pergi habaq dekat dia, ya Abu Bakar, Nabi minta engkau jadi imam ganti dia di masjid. Dia satu orang yang raqiq, orang yang hati lembut. Bila dia dengar macam tu, dia kata, ya Umar, salli bin nas. Dia kata kat Sayyidina Umar, dia kata, Umar, kamulah pergi jadi imam sembahyang kepada orang. Sebab dia tahu kalau dia jadi imam, tenggelam bacaan dia di dalam tangisan dia. Surah baca tu tenggelam dalam surah menangis dia. Dia tak boleh. Hati dia mudah mendidih. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq
dia satu orang manusia yang cukup tawaduk. Orang kata dia layak, dia kata dia tak layak. Bila mai orang ni habaq dekat dia, Nabi minta engkau jadi imam ganti dia. Dia cari Sayyidina Umar. Dia kata, ya Umar, salli bin nas. Anglah, dia kata, pergi jadi imam kepada orang ramai. Faqala Umar. Sayyidina Umar pula bila dengar macam tu, Umar kata, anta ahaqqu bidzalik. Umar kata, oi, pasal apa aku? Hang yang layak untuk duduk tempat tu. Tengok tak yang kata sahabat Nabi ni? Masing-masing rasa tak layak. Kita paling layak. Sahabat Nabi dia other way round. Orang putih kata, dia sebalik daripada kita. Kalau kita selalu rasa pandai, dia pun rasa tak pandai. Kalau kita selalu rasa layak, dia pun rasa tak layak. Kalau kita selalu rasa besar, dia pun rasa rendah. Bila Nabi SAW pilih Abu Bakar, dia rasa dia tak layak. Dia semawa dekat Umar. Umar kata, pasal apa aku? Hang lagi layak di tempat tu. Qalat, kata Aisyah, fasalla bihim Abu Bakar tilkal ayah. Cut short the story, potong pendek cerita, akhirnya Abu Bakar menjadi imam. Pasal itu suruh Nabi SAW. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada min nafsihi khiffah. Kata dia, satu hari Nabi rasa khiffah. Khafif maksud dia ringan. Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa dalam diri dia ni wajada fi nafsihi khiffah. Dia rasa macam sakit dia ringan sikit. Dia rasa macam lega sikit. Dia rasa macam demam dia macam kebah sikit. Fa kharaja baina rajulain ahaduhuma al-Abbas li salati zuhr. Esoknya nak sembahyang zuhur, Nabi rasa macam okey sikit, rasa ringan sikit. Nabi nak pergi sembahyang di masjid. Nabi dipapah oleh dua orang. Salah seorangnya Al-Abbas. Siapa dia Al-Abbas, tuan-tuan? Pak penakan dia. Mai papah Nabi bawa keluar. Yang kata rasa ringan tu, nak berjalan tak boleh lagi, tapi nak pergi sembahyang. Dipapah oleh dua orang. Seorangnya Al-Abbas. Dalam hadis lain kata, seorang lagi ialah Ali bin Abi Talib. Dia papah Nabi SAW. Wa Abu Bakrin yusalli bin nas. Pada masa tu Abu Bakar tengah mengimamkan sembahyang zuhur. Falamma ra'ahu Abu Bakrin zahaba liyata'akhkhar. Abu Bakar tengah duk jadi imam sembahyang, dia berasa dia nampak Nabi mai. Dia berasa nampak Nabi duk mai macam nak sembahyang. Dia buh gi Agustan. Tuan-tuan, yang kata sahabat Nabi ni, respect depa kepada Nabi tu. Dia kira kalau Nabi ada, bukan aku jadi imam. Walaupun Nabi dah bagi tungkat kuasa dekat dia untuk jadi imam, tapi kalau Nabi tak ada, kalau Nabi ada, dia kata bukan dia. Dia buh gi Agustan. Tengah duk semayang, nampak kelibat bayang Nabi mai. Abu Bakar buh gi Agustan. Semalam kita baca hadis di Masjid Brown Garden Penang. Hadis cerita tentang mimbar Nabi SAW. 3 anak tangga. Bila Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Dia baca khutbah di tangga kedua. Pasal apa? Pasal dia tak gamak nak jijak tangga ketiga hak Nabi duduk. Nabi duduk guna untuk khutbah tu. Dia bukan orang nak pergi duduk sama level dengan Nabi. Wafat dia, naik Sayyidina Umar, duduk tangga nombor 1. Dia kata dia bukan Nabi. Dengan Abu Bakar pun bukan dia tandingan dia. Duduk tangga nombor 1. Mai Sayyidina Osman, kalau dia turun atas lantai tak guna ada mimbar. Dia duduk nombor 1 juga. Tangga Sayyidina Abu Bakar, tangga Sayyidina Umar duduk. Yang kemudiannya atas permintaan ramai, dia naik pergi tangga nombor 3. Pasal orang Islam makin ramai, orang belakang tengok tak nampak dia. Tapi nak cerita ke hormat para sahabat kepada Nabi SAW macam tu.
Nampak kelibat Nabi mai, dia buh pergi Agostan. Wa qala lahuma, kata Nabi SAW kepada dua orang hak duk papah dia, Al-Abbas dengan Ali bin Abi Talib. Dia kata, ajlisani ila janbih. Nabi kata, tolong bawa aku nak semayang sebelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Penghormatan. Aku nak pergi semayang sebelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Fa ajlasahu ila janbi Abi Bakar. Maka mereka pun bawa bagi Nabi duduk sebelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar terus menjadi imam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, begitulah hadis sehingga seterusnya. Kesimpulan dia apa dia tuan-tuan? Yang pertama, Nabi SAW kekasih Allah. Nabi SAW ini Habibullah, dia kekasih Allah. Pun sakit. Pasal apa? Pasal dia manusia biasa. Pengajaran yang kedua, walaupun sakit, keutamaan Nabi semayang. Apatah lagi kita sihat. Kita tidak boleh abaikan semayang. Tak boleh menombor 10kan semayang. Tak boleh. Semayang itu keutamaan. Nabi SAW dalam keadaan gering, sakit kuat, pengsan, jaga, tanya orang semayang tak lagi. Pengajaran kedua, walaupun sakit, Nabi ingat salat. Dan Nabi ingatkan sahabat-sahabat supaya salat. Dan Nabi make sure, Nabi pastikan ada orang mengimamkan salat di masjid. Importantnya sembahyang ini pada Nabi SAW. Pengajaran yang ketiga, orang yang ingat salat adalah orang yang ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia satu orang manusia yang jaga sembahyang, dia satu orang yang jaga Allah. Simple aja. Dia punya indikator, dia punya cara kita nak kenal orang macam tu aja. Kalau dia jaga sembahyang, kita boleh bagi amanah dekat dia. Dia akan jaga amanah itu. Tapi kalau dia satu orang yang halai balai dengan sembahyang, dia tidak boleh diberikan amanah. Pasal apa? Pasal amanah dengan Allah pun dia tak jaga. Kita nak suruh dia jaga amanah kita. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku wa'kan shadida. Famasistuhu biyadi. Faqultu ya Rasulullah innaka la tu'aku wa'kan shadida. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. فقلت ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aku ziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sakit kuat. Wa huwa yu'aku wa'kan syadidan. Maksudnya Nabi tengah gering, tengah lorat sakit. Ibnu Mas'ud kata, aku pergi ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famasistuhu biyadi. Ibnu Mas'ud kata, aku masuk pi, aku tengok Nabi tengah sakit, aku pegang dia. Masistu. Pi tengok orang sakit disuruh kita macam tu. Pegang dahi dia, pegang tengkuk dia, ambil tangan dia pegang. Dia rasa lega. Orang sakit ni dia sensitif. Orang tak main tengok dia, dia kecil hati.
Anak-anak tak balik tengok, dia jauh hati. Kalau dia suami, bini buat tak peduli, dia tersentak hati, sakit. Masa sehat, masa duk cakap derai, masa apa tak apa, lebih kurang tak apa. Tapi bila dia main sakit ni, ya Allah, minta anak-anak, main teman anak-anak, kata tak boleh lah, mak saya sibuk, ayat mata derai. Dia kecil hati. Maka Ibn Mas'ud apabila pergi ziarah Nabi SAW, Nabi tengah sakit kuat. Dia kata, famasistuhu biyadi. Aku pegang Nabi dengan tangan aku. Faqultu ya Rasulullah, innaka la tu'aku wa'kan syadidah. Dia kata, ya Rasulullah, Tuan sakit kuat. Dia kata, pegang, tahulah orang sakit, pegang. Dia kata, Tuan sakit kuat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajal. Nabi kata, ya, saya tengah sakit kuat. Ni duk tahan sakit ni. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Nabi kata, aku ni Nabi. Kalau aku sakit aku seorang ni sama macam hampa dua orang punya sakit. Tuan, Nabi. Tuan nak kata apa dekat Nabi ni? Betul dia dapat pahala banyak, betul dia dapat jaminan syurga. Tapi tanggungan yang dia kena tanggung tu, Allah Subhanahu wa ta'ala buat macam tu ke Nabi. Buat satu benda kita dapat 10 pahala, Nabi dapat 20 pahala. Tapi jangan lupa, kalau sakit, Nabi punya sakit double kita punya sakit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi kata dekat Ibni Mas'ud, Nabi kata, ya betul. Nabi kata, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Aku kalau sakit, sama macam hampa dua orang punya sakit, double mai kat aku. Nabi kata. Faqultu, kata Ibni Mas'ud, dzalika anna laka ajrain. Dia kata, adakah Tuan kena macam tu sebab Tuan kalau buat baik dapat double pahala? Adakah kerana Tuan Nabi, kalau kami orang biasa buat satu kebaikan dapat 10 pahala, Tuan Nabi buat satu kebaikan dapat 20 pahala? Adakah kerana tu kalau Tuan sakit pun double? Tanya Ibni Mas'ud. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajal. Nabi kata, ya, itu peraturan Tuhan. Jangan nampak hak syok saja. Hampa kena tengok satu sudut yang lain. Jadi Nabi jangan duk nampak buat baik dapat double pahala. Hampa kena ingat, Nabi-Nabi kalau sakit double kesakitan. Nabi kata, betul Ibni Mas'ud, apa yang kamu kata tu betul. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim yusibuhu adhan maradun fama siwahu illa hattallahu lahu sayyiati kama tahuttu syajarah waraqaha. Nabi kata, tapi kita mau ingat satu. Siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi satu musibah menimpa dia, bagi satu sakit kena ke dia, kalau sekiranya dia sabar dengan ujian, musibah, sakit yang kena dekat dia, maka luruh dosa daripada dia seperti mana daun kering luruh daripada pokok. Nabi kata. Itu bukan untuk Nabi saja, untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa kena susah, siapa kena musibah, siapa kena bala, kalau sabar atas susah, atas sakit, atas musibah yang menimpa, atas sabar itu Allah luruhkan dosa daripada dia seumpama daun kering luruh pada pokok. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita nak lari daripada musibah tak payah. Sakit ni mainan dalam hidup manusia. Tapi kita boleh sabar kalau ditimpa apa-apa musibah. Kerana apa? Kerana kita mau ingat, sabar mengundang satu nikmat besar. Nikmat apa? Nikmat digugurkan dosa-dosa lampau yang ada dekat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu sebab dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar
radhiyallahu anhu. Kata dia, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada' haula'i ad-da'awat hina yumsi wa hina yusbih. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pagi petang, pagi baik petang baik, Nabi tidak tinggal doa ni. Doa apa? Nabi doa, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Nabi minta, ya Allah ya Tuhanku, aku mohon kepadamu al-afwa, keampunan, wal afiyah, dan sehat dunia dan akhirat. Itu doa, kata Ibnu Umar, Nabi tidak miss. Pagi petang, pagi petang, pagi petang, mulut duirit benda tu. Nabi SAW minta, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Nak ulang lagi sekali ke? Simple, very simple. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta kepadamu. Ya Allah, aku mohon kepadamu, bagilah keampunan pada aku. Ya Allah, aku minta kepadamu, aku mohon kepadamu, bagilah sehat kepada aku. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dengan kerana sakit, segala-gala jadi tak sempurna. Bila dia main sakit, segala-gala tak sempurna. Ibadat kita tak sempurna, aktiviti harian kita tak sempurna, segala-gala nanti jadi tunggang terbalik habis dengan kerana sakit yang kita tanggung. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk yang kita nak baca pada malam ini ialah Abwabut Tib. Sambungan kita baca itu dah habis dah. Kita nak sambung insya-Allah saat lagi kita baca Abwabut Tib. Tib ni maksud dia apa? Tib, perubatan. Anak-anak tuan-tuan di Kedah ni ramai pi Mesir, pi buat kuliah Tib, dia panggil. Kuliah Tib maksudnya apa? Fakulti perubatan. Yang orang panggil tabib, daripada Tib, perubatan, tabib, doktor yang duk berubat orang, tabib. InsyaAllah kita nak baca. Pasal apa tuan-tuan? Pasal sakit ni satu benda yang tak boleh lari. Saya cek statistik orang yang kena kencing manis. Penyakit ni macam-macam. Kita ambil kencing manis. Satu penyakit yang sangat menakutkan di Malaysia hari ini. Tahun 2014. Kita start dengan tahun 1980. Ini yang recorded, dia kata, yang direkodkan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Tahun 1980, Malaysia ada 40 orang ya yang berdaftar kencing manis. Tahun 1980. Bukan lama pun. Berapa tahun? Tahun 1980 dengan lah ni 35 tahun. 35 tahun yang lepas yang direkodkan pengidap kencing manis di Malaysia 40 orang. 2013, 2 tahun lepas, 16,000 orang. Jadi jangan lagi. Itu baru 2013. 2014, 2.6 juta orang. Boleh buat dah. Boleh buat dah. 16,000 orang. Jangan buat lagi. Pasal apa? Itu 2013. Setahun selepas itu, yang direkodkan 2.6 juta orang di Malaysia mengidap penyakit kencing manis. Dan Malaysia duduk ranking nombor 1 kencing manis di Asia Tenggara. Dan duduk di ranking nombor 10 dalam dunia.
Jangan dengar-dengar, oh mujung lagi, umur 10. Mujung apa bendanya? 2.6 juta orang tahun 2014. Tuan-tuan, yang kata kencing manis ni, dia boleh bawa api sampai jadi sakit yang terpaksa kena ambil dialisis. Start dengan kencing manis. Tak jaga, ni tajuk. Sekejap lagi kita nak baca, insya-Allah. Dia masuk tajuk tu, dia kata apa? Dia nak abang kata, dalam bab perubatan dalam Islam ni, penyakit paling mujarab, ubat yang paling mujarab kepada segala penyakit ialah pantang. Dia kata pantang, bukan pantang tengok, pantang makan. Kalau kita ada sakit ni, apa yang nak kena pantang? Pantang betul-betul. Itu ubat nombor 1 untuk segala penyakit. Sekali lagi insya-Allah. Tapi nak habang kata, orang yang kena kencing manis tak jaga, kencing manis dia jadi kronik, jadi makin teruk, yang akhirnya merosakkan buah pinggang dia, yang menyebabkan dia kena pergi buat rawatan dialisis. Rawatan dialisis ni kos dia paling murah. Kalau buat keluar duit poket, sebulan RM3,500. Sebulan RM3,500. Tu cerita pergi cuci seminggu 3 kali. Sebulan mau letak tepi RM3,500 kalau kena kencing manis. Itu baru pergi duduk di bangku tu untuk dialisis. Belum masuk lagi kos rawatan, belum masuk lagi kos ubat, belum lagi ambil kira tekanan perasaan yang kena kepada orang yang kena kencing manis yang sampai kena buat dialisis. Tekanan perasaan. Tuan-tuan, ni yang kata sakit ni, tajuk yang nak baca sekali lagi ni. Yang kata sakit ni, dia boleh menyebabkan kita jadi tension. Tension macam mana tuan-tuan? Pasal sakit nak kena bawa keluar duit. Tension dia pasal apa? Pasal duit simpanan kita nanti habis sekelip mata. Tension dia pasal apa? Apabila anak-anak yang terpaksa menanggung kos rawatan, main duk merepek di telinga kita bagi kita dengar. Kata, apa ubat mahal macam ni duk tanggung ayah punya ubat, saya anak-anak pun nak tengok juga. Tuan-tuan boleh dengar benda tu? Itu yang dikatakan tension, dikatakan tekanan. Kita sakit, anak-anak main duk bercakap, yang cakap anak tu membawa maksud macam kita ni menyusahkan mereka. Tension. Tentu yang kata Islam, yang kita nak baca tajuk sekali lagi ni, Islam ni dia pergi masuk sampai ke lorong-lorong macam tu. Dia nak bagi tahu kata Islam sudah menawarkan satu package kesihatan kepada orang Islam, tapi orang Islam tidak jaga benda-benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ratio dia kata hari ni, tadi 2014 yang 2014 ni cerita 2015. Ratio ataupun nisbah orang kencing manis di Malaysia pada hari ini ialah setiap 6 orang rakyat Malaysia seorang kencing manis. Yang tu nak buat apa tak tahu. Tak berhenti seminit baru. Setiap 6 orang seorang ada kencing manis. Cuma teruk ke tak teruk, yang tu aja. Yang piduk kena di kedai aneh tetare una gula korang tu dua dalam geng ni, tapi boleh minum lagi. Tetare boleh minum lagi, maknanya tak kronik, boleh minum lagi, tapi gula korang nampak tuan? Nisbah dia apa? 6 orang seorang sudah kena kencing manis. Population ataupun banci penduduk Malaysia hari ini berjumlah 29,854,600 orang. Ni, penduduk Malaysia hari ini berjumlah hampir 30 juta. Hampir 30 juta orang. Bermakna kalau ikut ratio, kalau ikut nisbah tadi ni, dia kata dekat-dekat 5 juta orang pengidap kencing manis di Malaysia pada hari ini. Hampir-hampir. Okey. Hampir-hampir 5 juta orang pengidap kencing manis di Malaysia pada hari ini. Baik, apa punca dia tuan-tuan?
Sehari kita nanti nak baca tajuk ni, saya lagi ni, dia nanti main bincang benda ni. Dia main bincang ni, cerita orang sakit ni apa jenis dia, macam mana. Di antaranya apa? Kita nak kena ada satu golongan manusia yang profesional, yang boleh pergi buat kajian mencari punca penyakit. Dah tahu punca, kena ada saintis yang tahu macam mana nak cari cure, nak cari penawar kepada sakit tu. Punca dia apa dia? Dia kata nombor satu, hypertension. Hypertension ni maksud dia tension. Hari ni tuan-tuan, ramai tak ramai orang tension ni? Allahu Akbar tuan-tuan. Orang tension ni ramai. Sampai bus stiker di belakang kereta. Jiwa kacau. Tension lah tu. Tension lah tu. Dan kalau sungguh pun jiwa dia kacau, tak payahlah pergi bubuh di cermin belakang tu. Jiwa kacau. Kita pun jadi kacau sama. Bila duduk bawah, duduk baca cermin belakang dia, jiwa kacau. Bini kita kata, ni jauh sikit ni, duduk ikut. Jiwa kacau. Tuan-tuan duduk tengok dalam Facebook hari ni, duduk bawa kereta elok-elok, main satu motor, dia main duduk lenggang depan kereta, lepas tu duduk buat slow, duduk buat beralih tengok. Apatah lagi kalau driver tu perempuan, duduk tak pasal-pasal pergi berhenti motor tengah jalan, tahu-tahu bawa helmet main nak rimbuk windscreen, nak rimbuk cermin kereta. Pasal apa tu jadi macam tu? Pasal tension dan hypertension. Benda-benda ni dia boleh membawa pergi sampai kepada orang tu jadi penyakit yang kita duk sebut-sebut tadi semua. Pemakanan. Hari ni Allahu Akbar, makanan yang kita duk makan ni tak tahulah apa cerita sebenarnya. Dan juga keturunan. Dia mai daripada keluarga keturunan kencing manis, dia sambung macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang paling menakutkan, apa juga penyakit yang ada dalam dunia hari ini, kencing manis ke, sakit jantung ke, ketumbuhan tumor dalam otak ke, stroke ke, penyakit saraf ke, kanser ke, apa juga penyakit yang ada dalam dunia hari ini, semua penyakit ni boleh membawa satu orang yang ada duit jadi muflis. Semalam kuliah kita di Brown Garden, Penang. Lepas kuliah, jumpa dua orang sahabat. Satu sahabat kita, sahabat Al-Ustaz. Dapat anak yang ketiga. Anak satu, dua, okey, anak yang ketiga. Beranak mai, hari ni beranak, esok doktor beritahu kata anak ada masalah. Bawa masuk hospital Al-Ustaz, apa semua cek. Maklum saja hospital kerajaan. Tuan-tuan tak boleh marah doktor di hospital kerajaan. Tuan-tuan tak boleh marah nurses yang ada di hospital kerajaan. Mereka tak cukup. Tangan dua ni tak cukup nak buat kerja. Ramai orang sakit. Orang yang main dengan ambulans yang dianggap kes emergency saja boleh dapat masuk. Hak walk in pergi check nak masuk, doktor tak boleh masuk. Sebab katil tak ada. Nah, habaknya ramainya orang sakit hari ini. Sahabat kita ni, anak dia pun jadi macam tu. Akhirnya refer sana, refer sini, hantar pergi GH Penang, Janda Hospital Penang. Pergi sana pun serupa. Duk tunggu, duk delay. Saya lagi mesin tu rosak, tak boleh nak buat. Saya lagi doktor ni kena pergi kursus. Saya lagi. Akhirnya buat pergi hospital swasta. Anak umur 1 bulan. 1 bulan umur anak. Baby. Umur 1 bulan. Semalam dia beritahu, dah menjalani 3 kali operation. Tisa. Kos dia RM70,000. Tu yang kata ni, tajuk sakit yang kita nak baca saat lagi ni, tajuk ni dia boleh bawa orang ada duit jadi muflis. Orang yang tak ada duit tak tahu abang. Dia kata sedih Ustaz. Dia kata pergi hospital tengok dia petunjuk. Dia gantung di ujung katil DIL. Dia abang kat saya. Saya tanya dia DIL tu apa? DIL Ustaz maksud dia death in list. Kematian sudah ada dalam senarai.
kati anak ni. Daripada gantung di hujung tu, DIL, doktor mai, nurse mai semua tahu lah. Tengok yang tu tahu. Ini tak ada harapan punya kes. Saya kata kat dia, ada harapan ada dekat Allah. Tengok yang tu, dia kata, walaupun anak baru umur sebulan, tapi anak, tuan-tuan. Masuk operation, keluar. Nak kena pi, second operation, keluar. Anak umur sebulan. Third operation masuk, bil mai 70,000. Dia pernah hantar pula anak dia pergi IJN di Kuala Lumpur. Duit lagi nanti mai. Yang kata sakit, yang hadis duk mai, duk cerita apa semua ni, ini bukan satu topik yang kita boleh sembang di kedai kopi. Ini bukan topik untuk kita sembang di kedai tom yam. Ini bukan topik yang kita nak sembang tepi jalan. Tapi dia satu topik besar. Satu topik yang menggerunkan. Kalau sakit sudah menggerunkan, tuan-tuan boleh bayang tak kematian macam mana? Maknanya tidak ada benda main-main dalam agama. Tak ada benda main-main. Tuan-tuan, malam ni dah set dah. Malam ni ada kuliah di Masjid Darul Aman, Jitera. Tuan-tuan tak boleh ingat kata nak main ni sekadar nak isi masa kosong. Saja main, nak duduk, nak dengar apa dia nak merepek malam ni. Bukan. Tuan-tuan main ni pasal tuan-tuan nak dengar ayat Quran, tuan-tuan nak dengar hadis Nabi, tuan-tuan nak ambil buat pegangan hidup. Pasal apa? Pasal Quran baik, hadis baik, dia buat main ni, benda-benda ni. Macam mana cara kita nak menjalani hidup di atas dunia ni. Lagi satu sahabat semalam. Sahabat kita. Pengurusi masjid yang saya pergi mengajar semalam. Steady, badan slim, healthy, orang sehat. Start dengan kaki bengkak. Dia kata betih jadi besar paha. Paha double besar paha yang sebelumnya. Ingat apa pasal? Pergi klinik biasa, cek-cek. Mereka kata ada kencing manis kot. Ambil darah, pergi cek. Tak ada. Dia melarat. Bengkak. Daripada betih, paha, dia naik sampai ke dada bengkak. Anak-anak dia kata, bapa tu sedang merepek, bapa jom kita pergi spesialis, pergi cek lah ni. Apa pelik ni. Tuan-tuan, keluar hasil apa dia? Liver cancer. Kanser hati. Dengar kanser habis. Hilang ceria. Dia main susah hati. Dia main serabut. Tuan-tuan, ubat. Belum kemo lagi. Belum kemoterapi lagi. Ubat saja. Medication. Ubat yang dia kena makan sebulan RM8,000 harga. Sebulan RM8,000. Ini yang kita nak beritahu how serious yang dikatakan sakit, yang dikatakan tidak sehat ini. Bila kita tengok ni senario ni, keadaan yang berlaku ni, baru kita faham hadis Nabi tadi. Hadis yang Ibnu Umar kata apa? Dia kata Nabi SAW, lam yakun Rasulullah SAW yada' haula'id da'awat hina yumsi wa hina yusbih. Ibnu Umar kata Nabi SAW pagi petang Nabi tidak pernah miss doa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta kepadamu, bagilah keampunan dosa kepada aku dan bagilah sehat kepada aku. Maksud dia apa, tuan-tuan? Mahainya nikmat sehat yang Allah Subhanahu wa taala bagi ke kita. Insya-Allah kita akan baca Bahrul Mazi jilid yang ke-14. Nah, mudah-mudahan mukadimah tadi memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Jilid 14 muka surat 49. Jilid 14 muka surat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Abwabut Tib.
an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bermula segala bab ubat-ubatan, inilah tempatnya. Cantik bahasa Al-Marbawi. Dia tulis kitab ni tuan-tuan, ya Allahu Akbar. Cantik. Dia kata abwabut tib. Ini bab tentang perubatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua benda yang nak sembang dalam bab ni berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni yang kita rasa puas. Pasal apa rasa puas tuan-tuan? Pasal kita nak hidup atas dunia, dunia ni hak Allah punya. Kita mesti hidup atas dunia dengan berpandukan panduan daripada Allah Subhanahu wa taala dan daripada nabi dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kena. Kita beli kereta Jepun, kalau rosak kita mesti beli spare part daripada Jepun. Pasal apa? Pasal kereta tu Jepun buat. Sudah tentu spare part yang dia buat, pasang cantik-cantik aja. Ada, tuan-tuan boleh beli spare part daripada China, boleh beli, tapi pasang sama tak dengan kualiti spare part Jepun? Sure tak sama punya. Pasal apa? Pasal dia ciplak, dia copy, dia tipu, dia tiru hak original punya. Dia tak akan dapat sama dengan hak original punya. Macam itulah kita. Allah buat kita, Allah buat dunia ni, Allah bagi tahu kat kita nak hidup dalam dunia ni macam mana. Pasal dia buat kita, dia buat dunia, dia tahu nak bagi hidup elok macam mana. Maka Allah buat main Quran, Allah buat main Nabi dia, Nabi duk terang yang jadi hadis yang kita duk baca pada malam ni. Very simple analogy, satu perbandingan yang cukup mudah untuk kita faham. Tak usah bertengkar dengan orang. Lah ni kalau kita bercakap pasal agama, kita nak dengar Nabi kata apa dalam hadis. Kalau hang setakat nak abang, hadis tak ada, nanti sat dulu. Aku nak tengok hadis kata dia dulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia kata kitab ini tentang bab perubatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bermula segala bab tentang ubat-ubatan, inilah tempatnya. Dia kata bicara yang di sini adalah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah, dia kata ketahuilah kiranya ya saudaraku, ubat-ubatan ini ada dua macam. Yang pertama ubat hati, dia kata. Dan yang keduanya ubat anggota badan. Dia pikir tu dulu. Hak nak kena ambil ubat ni apa dia? Dua. Satu hati. Hati kita kena ada ubat. Barulah hati kita boleh jadi baik. Barulah sifat-sifat mahmudah boleh hidup dalam hati kita. Barulah sifat-sifat mazmumah, sifat keji boleh keluar daripada hati kita. Kalau sekiranya kita ada ambil ubat untuk nak bagi hati baik. Ubat untuk hati apa dia? Quran dan hadis Nabi. Yang tu ubat hati. Tajuk yang kita nak baca ni tuan-tuan ni panjang. Bukan cerita ubat saja. Dia akan main cerita ubat paling mujarab ialah pantang. Itu satu. Dia akan main cerita apakah makanan yang sesuai dimakan oleh orang sakit. Orang sakit dia ada makanan dia. Dia tak boleh makan macam orang sihat. Apakah makanan yang boleh dimakan oleh orang sakit? Dia akan main perbincangan tentang kalau orang tu sakit, jangan paksa dia makan. Kita selama ni, mak kita sakit, ayah kita sakit, kita paksa dah suruh dia makan? Kita paksa. Kita paksa. Mula-mula cakap elok. Mak nak makan apa? Itu mula cakap elok. Mak nak makan apa? Mak tu tak tahu lah, mak tak ada selera. Mak tak boleh macam ni, mak kena makan. Kalau mak tak makan, mak lagi jadi tak larat. Itu dia main langkah kedua. Orang tua ni kata, mak bukan tak mau makan, mak tak lalu, mak tak ada selera nak makan. Mak kalau mak duk buat tak makan macam ni, dia main gear 3 masuk. Mak kalau mak duk buat tak makan macam ni, esok mak sakit, kami susah. Nampak tak? Ada tak tuan-tuan jadi benar macam ni? Ada.
Dia nak mai dah. Dia menyebai dia tu nak mai lah. Mak ni pun dengar yang mata terai. Dia kata, mak bukan tak mau makan. Mak makan muntah. Mak duk kata muntah. Dia duk main macam tu. Mak tak makan lagi, mak duk kata muntah. Mak muntah. Ada tak tuan-tuan jadi macam tu? Baik, kita nanti baca saat lagi dia kata apa? Jangan paksa orang sakit makan. Jangan paksa. Kita nanti tengok saat lagi hadis dia yang kata jangan paksa tu lagu mana. Tuan-tuan, cantik tak Islam ni tuan-tuan? Sangat cantik. Kita duk baca macam-macam dah. Kita duk pergi mengaji macam-macam dah. Kita tak pernah terlintas dalam fikiran kita kata ada hadis benda macam ni. Malah ni baru takkan sampai macam ni pun ada dalam hadis. Ada. Lepas tu dia nanti main cerita tentang habbatus sauda. Tuan-tuan pernah dengar? Tapi saya tak jual lagi. Kata dia cakap tuan-tuan saat lagi saya ada habbatus sauda belakang pergi beli nah. Saya tak jual. Cuma nak abang habbatus sauda ini ada khasiat dia. Nanti main hadis dia. Kawan duk jual habbatus sauda dengar dia kata ni bulan bawah nanti keluar tajuk ni apa? Dia nanti buat main banyak nanti buah hidup tu. Kan? Kita nanti mai esok boleh tak boleh benda najis dibuat ubat. Benda najis. Pasal dia mai satu hadis cerita kata ayam kencing unta dijadikan ubat. Kita nanti tengok hadis tu, kita nanti tengok apa perbincangan tentang hadis tu, kita nanti tengok hukum dia. Dia nanti mai pula esok ni satu tajuk cerita tentang orang yang sakit ni dia sampai bunuh diri. Bolehkah macam tu dan apa akibat yang akan menimpa dia yang mengakhiri sakit dia dengan bunuh diri. Dia sakit, dia dengar anak-anak duk main buat macam tadi ni, duk kata yang dia faham kata anak-anak ni duk rasa dia ni menjadi beban, menjadi susah pada anak-anak. Dia fikir macam mana ke, dia main satu shot, dia bunuh diri. Nanti main tajuk esok ni, macam mana orang yang mengambil keputusan nak mengakhiri hidup dia dengan bunuh diri, telan racun. Dia main pula perbincangan tentang arak boleh tak dibuat ubat. Arak. Dia main pula esok ni, adakah dalam Islam ini cara perubatan dengan masuk ubat dalam hidung? La ilaha illallah. Tuan-tuan pernah teringat ke ada hadis tentang benda ni? Berubat dengan melalui hidung. Ada adalah hadis. Kita duduk pergi hospital, kita duduk tengok adik-beradik kita, jiran tetangga kita, kawan rakan kita sakit, duduk di hospital, wire masuk dalam hidung apa semua ni. Kita pernah tahu kata Nabi ada sebut tentang pengubatan melalui hidung. Kita nak tengok juga esok ni, ini tajuk-tajuk yang saya sinopsiskan benda ni. Kita akan tengok tentang pengubatan yang dikatakan bekam. Ataupun dalam bahasa hadisnya dia kata hijamah. Hijamah, bekam. Kita nak tengok ni, inai. Orang perempuan kahwin duk bubuh di jari tu. Adakah inai itu ubat? Dan timai esok ni tentang jampi. Ataupun dalam bahasa Arab dia sebut ruqyah. Ruqyah, jampi. Adakah jampi ini satu benda yang dibolehkan dalam Islam? Kalau boleh, jampi yang macam mana yang boleh? Dia nanti mai esok ni, dia mai satu penyakit, dia kata penyakit ain. Ain, maksud dia apa tuan-tuan? Ain. Anak-anak kita masuk pasti, masuk taski, daripada belajar bahasa Arab. Hadza ainun, hadza udhunun, hadza ainun. Maksud dia apa? Mata. Dia ada satu penyakit, dia panggil penyakit ain. Kawan Arab, dia kadang-kadang dia jumpa kita, dia doa kita, dia kata apa? Allah yahfazuk min kulli ain. Mesti salam dengan kita tu.
Dia kata, ya akhil karim, Allah yahfazuk min kulli aib. Allah pelihara hang daripada setiap mata. Apa maksud aib? Maksudnya penyakit yang berpunca daripada mata orang yang dengki. Itu maksud aib. Okey, banyak orang tidak kena penyakit yang kata aib ini. Dia mai lagi tajuk ni, apa hukum orang yang duk berubat orang ambil upah. Dia nanti mai benar ni. Dia nanti mai pula khasiat kurma ajwah. Entah kurma ajwah? Kurma Madinah. Tak bulat-bulat tu. Apa khasiat dia? Dia nanti mai dalam hadis. Dia akan mai juga tentang khasiat kam'ah. Kam'ah ni maksud dia apa? Mushroom, cendawan. Dia ada hadis cerita tentang benda-benda ni. Dia nanti main macam-macam lagi. Ini tajuk-tajuk yang kalau panjang umur. Kalau tak cuti, insya-Allah kita akan tengok tajuk-tajuk ni satu persatu. Dia nanti main. Baik. Dia balik sana, dia kata, ketahuilah saudaraku. Ubat-ubatan itu ada dua macam. Satu ubat untuk hati, satu untuk anggota badan yang sakit. Maka ubat-ubatan hati itu didatangkan oleh Nabi SAW daripada Allah. Ubat hati. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Quran kata, ketahuilah, dengan kamu ingat Allah, hati kamu tenang. Itu ubat hati. Dia duduk main raplah, dia duduk main berserabut, dia duduk main macam-macam, dia jadi keluh kesah. Ubat dia apa? Zikrullah. Ingat Allah. Buang ni semua serabut-serabut ni semua buang, ingat Allah. Allah buat aku, Allah nak ambil aku balik bila-bila masa. Yang penting aku balik bila pun aku dalam keadaan ready untuk menghadap Allah. Ingat Allah. Itu ubat hati, mai daripada Allah. Dan ubat-ubatan anggota badan ialah yang dibicarakan di dalam hadis yang akan datang. Cerita tentang badan sakit. Sakit mata misalnya, ada ubat dia. Sayyidina Ali bin Abi Talib sakit mata. Sakit mata dia sampai diceritakan dalam hadis semalam kita baca. Waktu perang Khaybar, Nabi SAW kata, la u'tiyanna rayah. Ni bendera perang Khaybar ni, perang nak lawan Yahudi ni, aku nak bagi dekat satu orang laki-laki. Yang laki-laki ni Allah sayang dekat dia. Abu Bakar, Umar dengar masing-masing mengharap depalah laki-laki itu. Esok Nabi tanya, mana Ali? Depa abang kata, Ali sakit mata ya Rasulullah. Nabi kata, panggil dia. Ali mai dalam keadaan sakit mata. Nabi buka mata Ali, Nabi ludah dalam mata dia. Hilang terus sakit mata. Nabi bagi bendera dekat dia, dan Ali pegang bendera tu masuk dalam perang Khaybar. Islam menang dalam perang Khaybar. Sedangkan Khaybar, Rom pernah cuba untuk nak pergi takluk Khaybar yang dikontrol oleh Yahudi ni. Rom pun tak boleh buat. Tapi tentera Islam, pimpinan Ali bin Abi Talib, boleh menakluk Khaybar. Ali sakit mata. InsyaAllah kita akan jumpa hadis. Kita nanti jumpa hadis Ali bin Abi Talib ikut Nabi pergi rumah satu sahabat. Kurma duk gantung satu tandan. Kurma. Nabi ambil kurma makan. Ali pun takkan pergi nak ambil. Nabi kata, hang jangan makan. Hang baru baik sakit mata. Pula. Maksudnya apa? Maksudnya orang sakit mata tak boleh makan kurma. Kalau makan, lagi teruk sakit mata dia. Ataupun orang yang baru baik sakit mata tak boleh makan kurma. Kalau makan, sakit balik. Siapa bagi tahu ni? Bukan Dr. Klenet Jitra bagi tahu. Nabi SAW bagi tahu. Nabi adalah doktor kepada segala doktor yang ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata setengahnya datang daripada syarak, daripada salawatullah wassalamu alaih, dan setengahnya datang daripada sumber-sumber lain. Dan kebanyakannya dengan jalan uji. Ada juga ubat yang digunakan untuk nak mengubati sakit ni. Ubat itu ditemui
daripada hasil kajian. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada ubat dia. Ubat tu nak kena cari. Cari, bawa balik mai dekat geng yang duduk dalam lab, dalam makmal ni, mereka nanti buat kajian terhadap bahan-bahan ni semua. Mereka akan dapat satu finding, satu penemuan. Ini boleh dibuat ubat untuk sakit ini. Itu diiktiraf oleh agama selagi mana benda itu bukan benda yang dilarang jadi ubat. Baik, iaitu terbahagi atas dua bahagi. Pertamanya, barang yang tiada berhajat kepada fikir dan tilik. Ada juga jenis penyakit tapi tak gaduh fikir, ubat dia. Contoh dia kata apa? Seperti menolakkan lapang dan menolakkan dahaga dan menolakkan penat. Itu tak gaduh fikir. Lapang, ubat dia apa? Pergi kedai tom yam, hilanglah lapang tu. Itu tak gaduh fikir. Yang tu dia kata, ini tu pun satu penyakit. Lapang ni pun satu penyakit. Tapi dia penyakit yang tak ada fikir nak selesai macam mana. Pegang pisang mais 2 biji pun cantik dah. Boleh dah. Takat nak lapik, okey dah. Lapang, ubat dia makan. Dahaga, ubat dia minum. Penat, ubat dia rest. Cuma saya duk batuk ni. Saya telefon Haji Basri. Saya bagi tahu kat Haji Basri tadi. Saya kata saya duk batuk kuat lah ni. Nak cancel kuliah lah. Dia kata tak boleh. Dia berani kata kat saya tak boleh. Dia kata tak boleh. Dia kata pasal apa? Mereka lama tak dengar. Dia kata malam ni Ustaz kena main kau. Dia kata berani dia ni. Kan? Sedangkan dia kata apa? Kalau penat ubat dia rest. Samalah kalau batuk pun ubat dia rest. Bila duduk cakap dia lagi batuk. Kan? Jadi tuan-tuan pun dengar rimah dengan duduk batuk ni. Kan? Baik. Keduanya, dia kata barang yang berhajat kepada tilik dan fikir. Ada juga penyakit yang tak boleh macam tadi. Lapang terus makan. Dia kena fikir. Macam mana nak selesai. Kena fikir. Seperti dia kata menolakkan barang yang jadi di dalam badan. Dan daripada barang yang keluar daripada pertengahan panas dan dingin. Dan daripada tiap-tiap daripada panas dan dingin itu ada kala cenderung kepada basah dan kering. Ataupun kepada barang yang bersusun daripada basah dan kering. Dan juga kebiasaan. Barang yang dilawankan satu daripada basah, satu daripada kering dan sebagainya. Nak menolakkan ini, kadang-kadangnya penyakit ini daripada luar badan. Kita boleh selesai dengan lumuk, dengan sapu. Tapi kadang-kadang penyakit ni mai daripada dalam. Maka itu agak payah, dia kata. Hak ni nak kena fikir. Contoh apa, tuan-tuan? Dia dumai kebas kaki. Sila lebih daripada tengah jam kebas. Mula nak lunjong pergi duk kena kawan depan. Lunjong pun tak mau nak hilang kebas ke. Lagu duk tumbuk tu pula. Bila dia main berumur ni macam-macam lah. Kan dia kebas kaki. Saat lagi lagu duk goyang nak pergi. Tapi gagah bangkit berdiri lagu nak rebah pula. Pakak cerita daripada dia ni sakit buat tu. Main nak tertumui malam kata. Kebas kaki. Bukan ada sakit apa-apa, kebas kaki. Nak fikir ni. Kebas kaki ni nak buat macam mana? Dia makan pun tak hilang. Dia minum pun tak hilang. Nak buat macam mana? Kena fikir. Orang tua-tua kadang-kadang kan. Dia kata hang tak boleh makan ni. Benda ni sejuk. Dia kata. Kita kata tak, saya bukan ambil dalam peti air. Bukan peti air. Dia kata benda ni benda sejuk. Nampak tuan? Dia ada sejuk, dia ada panas, dia ada dingin, dia ada... Orang tu. Dia kata hang ni tak lepas pantang. Anak perempuan dia bersalin. Nak pergi duk makan apa. Hang tak lepas pantang ni. Hang tak boleh makan benda ni. Benda ni panas. Kita kata dah lama dah sejuk dah. Bukan. Dia kata benda tu benda panas. Tu yang nak tahu kata sejuk panas dia lagu mana. Yang tu dia kata nak kena ada ilmu, ada kajian. Baru boleh tahu benda tu sejuk atau panas. Macam tu dia kata. Dan jalan pada mengetahuikannya dengan tahqiq sebab yang jadi penyakit daripadanya. Nak tahu tu, dia nak kena tahu punca penyakit tu. Apa punca dia? Dia kena letak kita under observation. Dia kata di bawah pemerhatian. Dia ni tak tahu lah dia apa. Dia punya sakit dia. Tekoh-tekoh sekali dia naik. Apa? Orang kata kelopak garam. Dia naik. Dia naik gatai ni sampai
Sampai berkeping-keping. Muka jadi gabai aku nak buat tahu. Tak tahu pasal apa. Jadi nak kena ada satu observation, satu pemerhatian. Kena duk perhati tengok. Bila ada yang terjadi lagu tu? Silap makan ke? Ataupun dia ada satu benda di keliling dia ni yang dia sensitif. Yang tu nak kena observation. Nak kena tengok. Kan ada setengah orang dia allergic dengan makan. Dia contohnya dia tak boleh makan biji janggut. Dia makan biji janggut ya, lagi dia main biji mata dia merah, tangan jadi gatal, dia duk main jadi gitu. Tapi dia tak perasan, kata itu punca, dia tak perasan. Orang lain makan tak ada apa, tapi dengan dia tak boleh, dia allergic, tak tahu pasal apa. Nak kena kajian buat, pasal apa dia ni jadi macam tu. Ini yang kata bidang perubatan. Ada bidang nak kena pergi kaji, sampai macam tu baru tahu dia punya cerita dia. Dan ialah yang boleh mengurangkan barang yang memberi mudarat pada badan dia. Bila ni baru kita tahu. Oh, bila dia tak makan biji janggut, dia tak jadi mudarat, bengkak-bengkak apa semua. Dan kita buat kesimpulan, kata dia ni allergic dengan biji janggut. Habis. Baik. Daripada lebih-lebihnya dan sebagainya, boleh menambah apa yang kurang dan apa yang dimau ataupun diperlukan oleh badan. Ni nak kena otak, nak kena jalan. Macam mana nak selesai masalah dia ni? Badan dia tak cukup apa, badan dia lebih apa. Doktor nanti beritahu, dia kata Haji kena makan kalsium lebih. Apa dia? Dia kata, tak, doktor kata Haji kalsium kena makan lebih. Saya tak pernah makan benda-benda lagu tu, dia kata. Dia tak tahu kalsium tu apa, dia tak tahu. Yang doktor ni pun dia pergi mengaji universiti, tak apalah, dengan pakcik kampung janganlah dia cakap lagu tu. Cakaplah kalsium tu benda apa, pakcik kena makan benda ni lebih, pakcik jangan makan benda ni. Jangan duk habang kalsium ke karbohidrat ke apa ni semua, jangan habang. Pakcik ni dia Rumi pun tak tahu baca, hampir duk habang kalsium. Itu orang. Ada orang dia kurang kalsium, maka dia kena ambil barang makanan yang lebih kalsium. Dia kurang karbohidrat, dia kena ambil makanan yang ada karbohidrat. Ini dia kata apa, bidang ni bidang perubatan, tetapi kena ada otak, kena jalan. Baik. Dan yang ketiganya dia kata dia kata maka pokok pangkal kepada benda ni 3 perkara. Dia kata yang pertama, jaga kesihatan. Nombor 1. Nak bercakap pasal ubat ni, dia kata 3 benda ni jangan duk lupa. Apa dia? Yang pertama, kesihatan kena jaga. Masing-masing jaga kesihatan. Okay. Ni musim jerbu ni. Nak main tadi pun tak nampak. Kelabu. Dengar kat Datuk Mahathir Khalid dia bagi cuti kat Kedah ni. Ya, kelabu. Tak tahu ni nak pergi mana ni, takut terlepas simpang Darul Aman ya. Dia tak nampak apa, kelabu. Musim ni. Kan, semalam saya pergi masjid di Penang ni, masjid Brown Garden. Tok Siak dia pakai tu dalam masjid. Tak takut ke tuan-tuan? Saya tengok, dia ni siapa ni? Nampak mata dia pakai. Dia pakai mask. Kan? Lah, saya kata Pak Haji ke? Apa Pak Haji? Dalam masjid pun dia pakai. Jobu. Dia jobu. Tu jaga kesihatan tu. Jaga kesihatan. Kan? Kalau ustaz pergi pakai itu, tuan-tuan tak tahuan saya bercakap apa malam ni. Duduk boleh tu. Kan? Tapi orang yang jenis jaga kesihatan ni, dia macam ni. Ayah tak minum. Allah yarham ayah saya. Tak minum. Dia dah main umur dia dah 80 dah. Dia nak aiskrim pula tiap-tiap hari. Tapi sebelum umur dia 80, dia tak minum ais. Sampai hari dia meninggal, umur 91 dia meninggal. Gigi semua asal ni. Tak ada gigi palsu. Gigi asal dan kuat. Masya Allah. Itu dia kata apa? Jaga kesihatan. Anak dia batuk ambil suara parau. Minta air. Ni penyakit anak dia. Anak dia tu saya lah. Itu batuk dia payah nak baik lah. Baik. So dia kata cerita pasal perubatan ni nak buat satu sebelum cakap pasal ubat-ubat ni. Masing-masing jaga kesihatan. Yang kedua, dia kata cuba elak daripada mencari mudarat. Elak. Benda ni memang tak ada manfaat, melainkan yang ada mudarat. Tak mau pergi dekat. Contoh dia apa tuan? Rokok. Apa manfaat rokok? Apa manfaat rokok? Tak ada.
Tapi orang sokor dia tahu, Ustaz tak tahu. Sokor ni Ustaz dia tak ilham tidur mai lah. Biar, tak boleh kata apa dia. Kan? Saya dulu ada satu Ustaz dia mengajar. Dia mengajar kita hikam. Hikam Ibnu Athaillah. Oi, ilmu dahsyat dia. Memang dia berilmu betul. Dia menguasai ilmu tu. Dia baca kitab hikam ni. Dia punya kelebihan dia, kita tu susah sikit. Susah sikit. Bukanlah susah sangat. Susah sikit. Tapi bila dia baca, jadi senang. Itu kelebihan dia. Dia boleh simplify isi kitab yang susah tu. Dia boleh bagi simplify. Kita dengar ni berasa lazat. Dia sekali mengajar 3 kitab. Oh, kita tak boleh buat. Pasal satu kitab pun ke 9 lebih lah. Boleh buat 3 kitab. Satu kitab pun 9 lebih. Dia 3 kitab. Antara satu kitab dengan satu kitab, dia sokok. Punya nakai dia ni. Sokok depan-depan ni. Depan-depan ni. Pasal dia bukan mengajar di masjid. Dia mengajar di rumah orang. Ustaz daripada Kedah lah. Kan? Allahyarham meninggal lah. Dia mengajar ni penuh rumah ni orang mengaji kat dia. Pasal dia pandai mengajar. Dan dia memang berilmu. Habis kitab ni, dia kata, Wallahualam, dia katuk tak tepi, gagau dalam beg dia, bawa keluar rokok. Dia jujur depan tu, Mbak tengok-tengok. Sokok, dengan ekor saban duk turun mengikut ni, dia buat tak tahu. Kan? Dan dia pula, dia jenis guru lama. Guru lama, tuan-tuan. Contoh, kalau tuan-tuan kenal, tapi jauh pada tuan-tuan. Tuan Guru Haji Mat Saman Kati dulu. Dia orang Perak. Saya masa dulu kerja sekolah, duk mengajar di Nibong Tebai dulu, tahun 80-an. Mengajar sekolah di Nibong Tebai, dekat dengan pondok Sungai Bakap, ada satu pondok. Saya kena daripada ijtimak 2 bulan buat satu ijtimak, sekali ijtimak 2 hari 2 malam. Saya kena satu slot. Hak lain ni lah Tok Guru Mat Saman Kati, Tok Guru semua lama-lama. Saya ni yang model baru sikit. Saya kena baca kitab Matla'ul Badrain, Kitabul Buyung, bab jual beli, Matla'ul Badrain. Itu saya punya slot. Saya punya slot saya lepas asar. Tok Guru Haji Mat Saman Kati dia lepas maghrib. Jadi masa saya duk baca, dia main lah. Dia main lah. Pasal dia saat lagi lepas maghrib dia nanti main. Dia duduk belakang. Kita baca je jadi kelang kabut habis lah. Dia Tok Guru. Kan? Tapi dia tak pernah kata apalah. Dia main. Saat lagi lepas maghrib dia mengajar, saya kena tunggu pula lah. Saya kena dengar lah. Tapi dia tak heran lah kat saya. Saya ni tak ni je. Kan? Tapi nak ceritanya style guru lama ni, tak boleh tanya. Tanya, tambah soalan tu memang tak kena punya soalan. Dia jerkah, dia teramat suruh keluar Allah tu juga. Ada satu sahabat ni sudah, tapi memang salah lah dia ni. Tapi dia ni pun satu punya mangkang juga. Dia pergi kata dekat Tok Guru Haji Mat Saman Kati, dia kata, Ustaz, ni Ustaz. Dia pun jenis bawa kitab lah. Ustaz, ni Ustaz. Dia buat gitu. Tok Guru Mat Saman Kati berhenti mengajar. Tengok dia. Tu hak Ustaz baca tadi tu, cuba baca kali lagi. Weh, mana boleh buat begitu? Dia berhenti mengajar, dia berhenti. Dia ulang lagi. Dia ni ya Allah, dia kata, dia kata tadi tu Ustaz baca tu tadi tu. Saya dah mengaji dah kitab ni dekat Ustaz mana ke? Saya dah buh baris lah, dia kata. Ustaz baca ni tak serupa baris. Silap lah, dia kata lagu tu. Dia tak jawab apa, dia jokah terus. Dia kata, tapi turun lah ni. Tapi turun. Ngaji atas surau pondok Sungai Bakap tu, surau 2 tingkat, surau kayu. Ngaji di tingkat atas. Dia kata, tapi turun lah ni. Dia ni dia buat cangak lagi. Anda kata, tapi turun. Dia kata, tak turun lagi, dia jokah kali ketiga tu, terangkat habis semua orang. Kawan lain pun pergi pegang ni, hampir turun. Buat semak, kata, tapi turun, apa-apa dia turun. Tok Guru dulu macam tu. Sama lah dengan hak saya duk mengaji ni, yang kata kitab hikam Ibnu Athaillah ni, dia pun sobat, tak boleh tanya dia. Dia pula mengajar style pejam mata.
Dia mengajar, dia pejam mata. Dia duduk terang, pejam mata. Tapi sedap dengar. Dia setiap pejam mata. Tapi bila orang tanya, yang boleh tanya ni dua orang je. Dua orang ni, tanya kok mana pun dia senyum, dia layan. Lain pada dua ni tanya, dia pambat turun. Kan? Tapi, nak abang apa? Antara kitab satu dengan kitab dua, dia sokok tu. Habis, dia pasti siap dah, bekas hokok umat-umat siap dah. Dia habis, dia tanya habis tu. Kita sambung hal tu, dia buka, dia sambung. Habis kitab tu, dia tutup. Ya, Wallahualam tutup, buka untung lagi. Dia tutup pada. Berani nak tanya dia, Ustaz Rizal Kok ni apa berani? Jangan. Tapi yang kata dua orang ni, anak murid dia, dua dia sayang ni, boleh tanya. Dia pergi tanya dia, tapi bukan dalam majlis. Bila dah habis, dah semua orang pakai tutup kitab, buat dalam beg, pergi salam dia balik semua, dia pergi duduk. Seorang ni nama Haji Man Kelantan, orang panggil dia, orang mengaji lama lah ni. Haji Man Kelantan, seorang lagi Haji Man Nahu, dua-dua Haji Man. Hak boleh tanya dia ni, Haji Man Kelantan dengan Haji Man Nahu. Dia pergi abang, dia kata Ustaz, dia duk kata Ustaz Rizal Kok. Dia senyum, cuba orang lain tanya. Takkah hak meja duk tak kitab tu dia kerati ke apa ke? Dua ni tanya, dia jawab, dia senyum, dia kata apa? Orang lain jangan ikutlah, dia kata hak ni abu anak seorang je, dia kata anak kalau tak Rizal Kok tak boleh mengajar. Dia kata, dia tak main, dia kata. Dia jawab lagu tu je. Pada muka hangpa hak tanya. Dia jawab macam tu kan. Dia kata Hana kalau tak masa break tu kalau tak kena sepuntung tak boleh mengajar. Ajar dia tak main. Dia kata dia pun pakai tumpang gelak dengan dia habis yang tu. Tak ada apa tanya apa. Nampak tuan? Jadi kalau orang yang macam tu kita pergi duduk habang yang ni, yang kedua ni kena elak benda yang boleh bawa main mudarat. Kita bawa contohnya rokok. Orang Rizal Kok dia tahu, Ustaz Rizal Kok tak tahu. Bila kena tu baru dia main. Dia kata idea baru main. Wallahualam. Tapi apa pun rokok tak boleh. Kata dia lagu tu. Tok guru besar mana pun Rizal Kok tak boleh. Baik. Yang ketiga, dia kata membuang benda yang busuk dalam badan dengan mengeluarkan darah dan juga minum sesuatu benda yang boleh muntah keluar benda-benda tak elok. Itu bagus. Kan orang lelaki-lelaki dia tak ada dia tak ada haid. So darah kotor dia tak keluar. Maka Nabi SAW bekam. Bekam tu nak keluar darah kotor. Okey, itu di antara kebaikan bekam. Dia nanti main tajuk bekam secara detail esok ni. Baik. Wallahu a'lam. InsyaAllah lepas ni kita akan masuk. Kita masuk pula bab yang menceritakan tentang yang kata pantang tu. Kita nanti tengok apa dia yang dikatakan kebaikan pantang tu. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Dia menarik tuan-tuan. Tajuk yang akan datang ni menarik. Dia akan cerita pantang sama macam sahabat Nabi kan. Sahabat Nabi yang bermusafir bersama dengan sahabat-sahabat lain. Tiba-tiba dia cedera. Dia kena batu kepala, cedera, berdarah. Kemudian nak jadikan cerita pula, dia mimpi yang mewajibkan mandi. Dia mimpi yang mewajibkan mandi. Nabi tak ada. Dia dengan sahabat-sahabat saja. Jadi dia kata, Allahu Akbar, aku kepala berdarah duk berbungkuih. Yang aku pula pergi mimpi pula. Macam mana ni? Dia kata, waktu semayang dah masuk. Aku nak kena semayang ke tak ke? Aku nak semayang dalam keadaan nak kena mandi ke? Kalau nak kena mandi ni kawasan yang berdarah, luka, berbalut ni macam mana? Itu persoalan timbul. Sebahagian sahabat kata, tak boleh lah kalau hang joreh hayang, hang mandi wajib. Joreh kawasan yang luka berdarah terkoyak kulit ni, boleh mudarat dekat hang. Tapi ramai kata apa? Mana boleh mandi wajib mesti kena basuh semua anggota. Jadi dia kena ramai kata lagu tu, dia ikut depa ni. Dia pergi mandi. Bersebab musababkan kepada mandi tu mati dia. Mati. Sebab pantang orang yang luka berdarah ni pantang kena ayam luka tu. Dia dengar cakap ramai ni, dia pergi mandi.
Mati dia. Bila balik ke Madinah, sahabat-sahabat bagi tahu Nabi SAW. Ya Rasulullah, sahabat kita seorang ni mati. Pasal apa? Dia kena batu di kepala, berdarah. Lepas itu dia mimpi, dia mandi wajib. Sebab musabak kepada yang tu dia pergi mati. Nabi kata, siapa suruh dia mandi? Dia mula ketang. Bila Nabi tanya lu tu, mula ketang. Dia kata, kami ya. Nabi kata apa? Nabi kata, hampa bunuh dia. Nabi kata. Nabi terus kata kat sahabat-sahabat ni, hampa bunuh dia. Bahkan, itu yang dikatakan pantang. Dia nanti main huraian lebih panjang tentang apa benda yang menjadi pantang pada sakit-sakit yang tertentu. Dan pantang itu mesti dipatuhi. InsyaAllah kita nanti tengok detail esok. Wallahu alam, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.